So hello, Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Finvisa YouTube channel. So dalam video kali ni ini adalah sesi korek plot lah untuk series Moon Knight episod yang kedua yang berjudul Summon the Suit yang berdurasi selama 50 minit. So literally episod kedua ni adalah kesinambungan lah daripada episod pertama di mana Mark Spector dia berubah menjadi Moon Knight dan dia membantai Jekyll di dalam tandas di dalam muzium itu. Itu yang dijelaskan lah dalam episod yang pertama. So ini adalah kesinambungan daripada momen tersebut. So ada beberapa highlight lah yang kita perlu fokus on di dalam episod yang kedua ini. Dan surprisingly episod kedua ni merupakan episod yang quite best, walaupun ni 2 daripada 6 episod kan. So bagi aku ini adalah salah satu episod yang quite enjoyable lah untuk ditonton. But kita fokus on apa benda yang perlu di-highlight dulu lah. Lepas tu kita pergi kepada respon aku towards this episode. So first thing first yang kita perlu fokus on adalah penggunaan pantulan dan juga respon pantulan itu. Di dalam episod kali ni kita dapat tengok that Mark Spector dan juga Steven Grant dia interact di antara satu sama lain dengan banyak sekali, dan aku dapat rasakan that screen time di antara mereka berdua itu sama rata. So itu adalah satu benda yang bagus lah. Dan apabila pantulan ini diketengahkan, ianya membuatkan kita lebih engageable dengan karakter Mark Spector dan juga Steven Grant. Sebab sebenarnya susah untuk buatkan satu series ataupun sebuah filem yang mempunyai banyak persona, mempunyai banyak identiti. Dan aku puji kepada Oscar Isaac kerana dia dapat membawakan watak Steven Grant dan juga Mark Spector dalam satu series. Dan kita belum dapat lagi Jack Lockley. Kalau dalam komik sepatutnya dia ada 3. Ada Steven Grant, ada Mark Spector dan juga Jack Lockley. Jack Lockley ni sebagai taxi driver, tapi kita tak dapat lagi dalam series kali ni. Maybe kita akan dapat soon. Apa yang aku suka pasal pantulan ni adalah mereka ni tak lari daripada main core kepada series Moon Knight ni, iaitu this Moon Knight ataupun Mark Spector ni dia menghidapi satu penyakit DID, Dissociative Identity Disorder, dan mereka tak lari daripada core tersebut. Bayangkan kalau mereka tidak wujudkan scene pantulan, reflection kepada mirror, reflection kepada air, maybe kita akan lari daripada dia punya core value of this character, iaitu Moon Knight ataupun Mark Spector ataupun Steven Grant dan sebagainya. So itu adalah satu benda yang kita patut pujilah untuk series Moon Knight ini. So yang kedua adalah Egyptian creatures yang hanya boleh dilihat oleh Avatar. Ni bukan Avatar yang warna biru ataupun Avatar The Legend of Aang ke sebagainya, bukan. Ni Avatar adalah Avatar Elebai, bukan Elebai lah. Dia macam puppet kepada God of Egypt. Tak kira lah Khonshu ke, Amut ke dan sebagainya, Osiris, Horus ke apa benda kan. Avatar yang kita dapat tahu dalam series Moon Knight ini ada 2 saja, which is Mark Spector ataupun Steven Grant dan sebagainya itu, dan juga satu lagi adalah Arthur Harrow. So 2 ini adalah Avatar yang kita confirm lah ada dalam series ini. Dan kita dapat dapat tengok that orang biasa yang berada di dalam bandar tersebut, dia tidak dapat tengok Jekyll ke, dia tidak dapat tengok Khonshu, dia tak dapat tengok Amut ke dan sebagainya. Dia tak dapat tengok semua benda tu. Yang hanya dapat melihat Egyptian creatures ini adalah avatar kepada God itu sendiri. Itu saja. So benda yang ketiga yang perlu di-highlightkan untuk episod yang kedua ini adalah Mark Spector merupakan the main identity untuk Moon Knight. Dan episod kedua ini memperkukuhkan lagi statement tersebut lah. So sebelum ini kan kita bersangkakan that Mark Spector origin Moon Knight dia akan ditwist, di mana Steven Grant akan menjadi the main persona, the main identity untuk karakter Moon Knight ini. Tapi rupanya kita salah about that. Apabila episod 2 ni, kita dah tengok episod 2 ni kan, baru kita dapat tengok that Mark Spector muncul di live action instead of Steven Grant. Ini bukanlah twist origin tau. Ini hanyalah jump over the origin. Kalau kau dah tengok origin Moon Knight yang aku dah release yang lepas kan, aku ada cerita that Mark Spector merupakan the main identity untuk Moon Knight. Mark Spector dia pergi ke Egypt, dia melakukan kerja mercenary dia kan. Lepas tu dia bertemu dengan Raoul Bushman, and somehow dia dilunyaikan, dia dibantai oleh Raoul Bushman dan dia mati. And then Khonshu dia interact dengan Mark Spector, lepas tu dia resurrect balik, dia hidupkan kembali Mark Spector ke dunia yang nyata ini. Tapi ada satu perjanjian lah di mana dia perlu berbakti kepada Khonshu dan menjadi a fist of Khonshu. Dia avatar lah, dia menjadi avatar kepada Khonshu. Statement yang memperkukuhkan lagi Mark Spector ini sebagai the main identity ataupun the main persona adalah apabila Khonshu mengatakan that Mark Spector ini gagal untuk mengawal Steven Grant. So ini adalah seperti perjanjian lah di antara Khonshu dan juga Mark Spector. Aku
aku rasa Khonshu aware that Mark Spector ni dia ada DID, Dissociative Identity Disorder kan. So apabila Mark Spector tidak dapat mengawal identiti tersebut, benda ni akan mengacau misi yang Khonshu bagi kepada Mark Spector untuk melindungi Egyptian staff like that lah dan sebagainya. But so far apa yang kita dapat tengok dalam episod kedua ni adalah Mark Spector merupakan the main identity untuk karakter Moon Knight. Benda yang keempat yang aku nak ceritakan adalah kemunculan Layla. So basically Layla ni merupakan a new character lah untuk live action. Sebelum ni kita tengok dalam trailer kan, ada nama disebut Layla kan. Layla sebut siapa, mak apa jadi dengan awak dan sebagainya. Kita tak tahu Layla ni siapa, apakah kaitan dia dengan Mark Spector dan sebagainya. Kita tak tahu pasal benda tu. Dan di dalam episod yang kedua ini kita dapat tahu siapakah Layla itu, dan rupanya Layla ini merupakan isteri kepada Mark Spector. And somehow Mark Spector dia filekan kes penceraian lah kepada Layla in order untuk protect Layla ini daripada ancaman musuh, ancaman Egyptian god dan sebagainya. Kalau dalam komik Mark Spector dia bukan berjumpa dengan Layla, dia berjumpa dengan Marlene, dan aku rasa that Marlene ini adalah versi Layla lah in live action. Aku tak ada isu, aku tak ada masalah sangat kalau ditwistkan karakter Marlene, tukar nama kepada Layla, ataupun maybe in the future kita akan dapat tengok Marlene dan sebagainya. Ini bukanlah satu benda yang signifikan sangat, satu benda yang besar sangat, tapi acceptable lah. Aku terima that Layla itu merupakan isteri kepada Mark Spector. Itu satu benda yang okey lah. So benda yang kelima yang aku nak bincangkan adalah Arthur Harrow merupakan former avatar kepada Khonshu, which is benda ni sangat mengejutkan sebenarnya. Sebab dalam komik Arthur Harrow bukanlah sesiapa, dia tidak mempunyai identiti yang besar, dia tidak mempunyai role yang besar dalam komik Moon Knight. Tetapi di dalam live action ini pengarah dan juga tim Moon Knight dan sebagainya, dia bawakan watak Arthur Harrow ini menjadi satu karakter yang penting untuk series Moon Knight ini. Apabila dia berkata that dia pernah menjadi a fist of vengeance, which is dia pernah berbakti kepada Khonshu, benda tu sangat mengejutkan lah sebenarnya, that Arthur Harrow ni one of those kesatria kepada Khonshu. Tapi persoalannya adalah macam mana Arthur Harrow ni menjadi the fist of vengeance, macam mana dia berbakti kepada Khonshu, apakah punca dia berbakti kepada Khonshu. Semua benda itu kita tak dapat tahu lagi, tapi itu adalah statement yang mengejutkan jugalah sebenarnya, that Arthur Harrow merupakan former avatar kepada Khonshu. Benda yang keenam kita nak bincangkan adalah Arthur Harrow belum menjadi avatar kepada Dewi Amit. So along the way pada episod yang pertama kita tahu that Arthur Harrow ni some kind of avatar kepada Dewi Amit, tapi rupanya tidak, dia tidak menjadi lagi 100% fully avatar kepada Dewi Amit. Sebab dia ada mention that Arthur Harrow ada mention that Dewi Amit ni belum dipossess di dalam dunia ini, belum muncul lagi di dunia ini. So aku rasa that Arthur Harrow bukanlah menjadi avatar lagi 100% kepada Dewi Amit, tapi soon apabila Arthur Harrow mendapat golden scarab tu, golden scarab tu akan leadkan Arthur Harrow ini pergi kepada Dewi Amit, dan maybe dia akan resurrect lah Dewi Amit ke dalam dunia ini. Dan after that, lepas dia resurrect, lepas dia munculkan Dewi Amit di dunia ini, lepas tu maybe dia akan jadi 100% fully avatar kepada Dewi Amit. Sebab dia ada cakap that Egyptian god ni dia tak boleh buat apa-apa kat dunia ni, dia perlukan avatar in order untuk mengarah orang buat apa yang dia nak lah. So itu adalah konsep yang kita perlu faham. Dan juga dalam tu juga dalam statement tu juga dia ada cakap lah di mana Arthur Harrow ni dia mengagumkan Dewi Amit itu sendiri, kerana bagi Arthur Harrow dan juga pengikut-pengikut dia ni, Amit ni dia merupakan dewi yang sangat mulia di mana kalau Amit ni muncul dalam dunia, kejahatan akan hilang, kejahatan akan pudar serta-merta. At the same time juga dia tengah puji Amit kan, dia juga memperkecilkan Khonshu, dia memperkedilkan Khonshu, dan dia juga menanamkan satu mindset kepada Steven Grant di mana kau jangan percaya apa Khonshu cakap. Khonshu ni merepek, Khonshu ni menggunakan kau sebagai hamba saja untuk fulfillkan apa yang dia nak. Malahan Khonshu ini dipandang rendah oleh dewa-dewa dan dewi-dewi Egypt yang lain. Itu apa yang Arthur Harrow cakap kepada Steven Grant. Satu lagi statement yang aku really suka apa yang Arthur Harrow cakap, dia macam nak toksikkan lagi Khonshu ni apabila dia cakap Khonshu punish those who have already walked an evil path. His retribution come too late, which is apabila kejahatan berlangsung di dunia ini, Khonshu menghantar dia punya fist of Khonshu kan, dia menghantar dia punya Moon Knight itu, sudah terlambat. Dah lambat lah nak prevent benda yang buruk terjadi kan. Tapi Amit dia tears evil up from the root, which is bermaksud kat sini Amit dia eliminate terus kejahatan daripada akarnya. Bermakna kejahatan itu tidak pernah berlaku lagi, dia dah eliminate terus.
Itu adalah Dewi Amit. Seterusnya yang ketujuh yang kita nak cakap adalah tentang karakter Mr. Knight. Aku tak sangka that Mr. Knight akan muncul secepat ini di dalam episod kedua. Aku expect that okay, maybe Mr. Knight akan muncul dalam episod yang keempat, episod yang kelima ke, something yang lambat lah. Tapi tak sangka dia munculkan karakter Mr. Knight dengan sangat cepat. Dan somehow karakter Mr. Knight confirm dia twist karakter Mr. Knight ini. Sebab dalam komik Mr. Knight merupakan salah satu persona lah kepada Mark Spector. Kalau dalam komik dia ada 5 lah, ada 6 tak silap aku, tapi kita cakap pasal 5 lah, which is Mark Spector, Stephen Grant, Jack Lockley, Mr. Knight dan juga Moon Knight. Itu adalah 5 persona yang berbeza lah. Tapi dalam live action series Moon Knight ini, dia memperkenalkan Mr. Knight ni iaitu a version of Moon Knight tapi dipakai oleh Stephen Grant. So bermakna kat sini Mr. Knight hanya boleh dipossess oleh Stephen Grant, bukanlah boleh dipossess oleh Mark Spector. Sebab ada satu dialog di antara Mark Spector dan juga Stephen Grant, di mana dia mengatakan, kenapa kau pakai suit macam kau nak pergi gala, macam kau nak pergi Oscar dan sebagainya kan. Sebab masa tu Layla ada mention, kau kena summon kau punya suit, summon your suit dan sebagainya. Tapi itu adalah satu benda yang terlintas dalam kepala Stephen Grant apabila dia jatuh daripada bangunan tersebut, adalah satu kostum, satu suit tuxedo, something like that. Tapi bagi aku itu adalah satu komik reference yang sangat baguslah untuk suit untuk karakter Mr. Knight. Walaupun dalam komik Mr. Knight ni dia quite brutal, dan persona Mr. Knight ni digunakan untuk bertemu dengan polis, bertemu dengan reporter, someone yang boleh dibawa berbincang. Tapi dalam series ni dia buatkan Mr. Knight ni seperti dia di-nerf sedikit karakter Mr. Knight ni. Tapi aku tak kisah, sebab ini hanyalah origin punya series. Maybe in the future kita dapat tengok lagi lah kebolehan Stephen Grant ataupun Mr. Knight in the future. Lepas itu kita dapat tengok jugalah pertempuran di antara Moon Knight dengan Jekyll. Dan ini bukanlah Werewolf by Night, ini sudah dikonfirmkan di dalam episod itu sendiri. Itu bukanlah Werewolf by Night, itu adalah Jekyll yang dipossess, yang dihantar melalui tongkat yang dimiliki oleh Arthur Harrow. Itu satu yang bagus lah, dia tak gunakan Werewolf by Night seawal yang boleh. Last but not least, apa yang aku nak bincangkan adalah Stephen Grant versus dengan Mark Spector. Pada penghujung episod untuk Moon Knight ini kan, kita dapat tengok that Stephen Grant dan juga Mark Spector dia macam ada some kind of pergaduhan lah, di mana mereka ini macam, oi, aku ni sepatutnya jadi main identity. Dia tak cakap macam tu lah, tapi itu apa yang aku faham daripada perspektif Stephen Grant. Oh, ini rasanya menjadi hidup di dalam cermin, hidup di dalam pantulan kan. Dan Stephen Grant tak sukakan benda itu. Dan kalau dalam komik, Stephen Grant dan juga Mark Spector ni, dia some kind of kawan baik, persona yang berkawan dengan sangat baik. Dia sangat rapat di antara persona Mark Spector dan juga Stephen Grant. Tapi dalam series ni dia twistkan sedikit, di mana ada pertelingkahan di antara Stephen Grant dan juga Mark Spector, which is itu something yang fresh, something yang baru untuk dipertontonkan. Dan aku suka tengok pergaduhan di mana di antara mereka berdua macam, oh, aku takkan bagi kau ambil badan aku balik, aku takkan bagi kau balik lah kan. Aku suka those kind of conversation. So itu adalah benda-benda yang boleh di-highlight lah untuk episod yang kedua. Overall, untuk aku punya pandangan, untuk aku punya perspektif towards this episode, aku rasa this episode shine very well daripada episod yang pertama. Banyak scene yang kelakar, banyak scene action, dan juga banyak scene horror. Contohnya macam Khonshu datang kepada Stephen Grant dan Stephen Grant lari dan sebagainya. Dan I think everything di dalam episod yang kedua ni really make sense. Storyline yang sangat teratur, sangat bagus, plot yang menarik juga. So overall aku bagi rating untuk episod yang kedua ni 9/10. Ya, quite tinggi. Sebab usually episod yang kedua tidak sepatutnya shine lebih daripada episod yang pertama. Tapi surprisingly Moon Knight episod kedua sangat best, sangat sesuai, sangat enjoyable untuk ditonton. So itu adalah untuk sesi correct plot ini. Aku harap korang enjoy video ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.